wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran pada hari ini. Kita akan menggunakan buku SPS. Okey, mohon semua murid buka buku SPS bab 12. Okey, berkenaan dengan sistem suria. Buka buku SPS di muka surat 153. Okey, untuk tajuk pembincangan kita pada hari ini adalah berkaitan aktiviti 12.1 iaitu jarak planet dari matahari. Okey, untuk soalan yang pertama adalah berkaitan tajuk yang pertama adalah berkaitan jarak planet dari matahari. Okey, jarak planet-planet dari matahari adalah sangat besar. Oleh itu unit-unit tertentu seperti unit astronomi dan tahun cahaya digunakan untuk membandingkan jarak planet dalam sistem suria dari matahari. Okey, ada dua jenis unit pengukuran untuk mengukur jarak planet matahari ke jarak planet-planet, iaitu yang pertama adalah unit astronomi dan satu lagi adalah tahun cahaya. Okey, unit astronomi adalah jarak purata di antara bumi dengan matahari. Jadi keyword dia adalah jarak purata. Okay, antara bumi dan matahari. Itu adalah unit astronomi. Manakala unit tahun cahaya pula merujuk kepada jarak yang dilalui oleh cahaya. Okay, jarak yang dilalui oleh cahaya sebab nama dia pun tahun cahaya. Jadi ia merujuk kepada jarak yang dilalui, berapa jauhkah jarak yang dilalui oleh cahaya dalam masa 1 tahun. Okey, dalam masa 1 tahun. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, dia beri maklumat kepada kita seperti di bawah iaitu 1 unit astronomi, 1 unit AU bersamaan dengan 150 juta kilometer ataupun bersamaan dengan 1.5 darab 10 kuasa 8. 10 kuasa 8 tu merujuk kepada juta. Okey? Baik, 1 tahun cahaya pula merujuk kepada berapa ni? 9.5 trilion So, satu unit yang kedua lagi yang perlu kamu ingat adalah unit cahaya, tahun cahaya. 1 tahun cahaya bersamaan dengan 9.5 darab 10 kuasa 12. Okey, yang pertama kamu kena ingat 1 unit astronomi bersamaan dengan 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer. Manakala 1 unit cahaya bersamaan dengan 9.5 darab 10 kuasa 12 kilometer. Bermaksud dalam 1 tahun cahaya boleh bergerak sejauh 9.5 darab 10 kuasa 12 kilometer. Okey, rumus. Yang ni juga adalah yang kamu perlu ingat ya. Rumus dalam AU, rumus jarak dalam AU bersamaan dengan jarak di antara planet dari matahari bahagi 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer. Okey, kita kena bahagi kepada unit 1 unit AU iaitu 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer. Untuk kita cari jarak dalam tahun cahaya pula, rumus dia adalah jarak planet dari matahari bahagi dengan 9.5 darab 10 kuasa 12. Okey, iaitu 1 unit tahun cahaya. Okey, berdasarkan panduan di atas, tukarkan unit kilometer kepada unit astronomi dan tahun cahaya bagi Marikh dan Neptun. Okey, jarak planet dari matahari ditunjukkan di bawah. Okey, contohnya jarak Marikh ke matahari bersamaan dengan 2.28 darab 10 kuasa 8 km. Manakala jarak di antara Neptun ke matahari pula adalah 4.5 darab 10 kuasa 8 km. Okey, cara pengiraannya
untuk planet Marikh, okey. Yang pertama kita cari jarak dalam AU. Untuk Marikh, jarak Marikh ke matahari adalah 2.28 darab 10 kuasa 8 km. Kita kena bahagikan dengan 1.5 darab 10 kuasa 8 iaitu 1 unit AU. Maka kita akan dapat unit AU-nya sebanyak 1.52 AU. Okey, untuk jarak dalam tahun cahaya pula sama juga. Jarak Marikh ke matahari iaitu 2.28 darab 10 kuasa 8. Ini soalan akan bagi jarak ni. Kita kena bahagikan dengan 1 tahun cahaya iaitu 9.5 darab 10 kuasa 12 km. Maka kita akan dapat jarak dalam tahun cahaya adalah bersamaan dengan 2.40 darab 10 kuasa negatif 5 tahun cahaya. Okey, untuk Neptun dalam AU pula, okey kita ambil bahagikan rumus tersebut. Jarak Neptun ke matahari adalah 4.5 darab 10 kuasa 8 kuasa 9 km. Bahagikan dengan 1 unit AU iaitu 1.5 darab 10 kuasa 8 km. Maka kita akan dapat 30 AU. Bermaksud apa tu 30 AU tu? Bermaksud jarak daripada bumi ke matahari adalah 1 AU. Untuk Neptun, jarak matahari ke Neptun adalah 30 ganda daripada jarak bumi ke matahari, 30 kali ganda. Itu bermaksud 30 AU. Kita kira perbandingan macam tu Okey, jarak dalam tahun cahaya pula nak kira macam apakah jarak dia dalam tahun cahaya. Okey, kita ambillah jarak Neptun ke matahari iaitu 4.5 darab 10 kuasa 9 km bahagikan dengan 9.5 darab 10 kuasa 12 km iaitu 1 tahun cahaya. Iaitu kita akan dapat 4.74 darab 10 kuasa negatif 4 tahun cahaya. So begitu sahaja perkiraan untuk AU, unit AU dan juga unit tahun cahaya. Okey, kita lihat aktiviti 12.2 iaitu planet dan ciri-cirinya. Okey, oleh itu kita lihat planet-planet dalam sistem suria kita. A adalah Utarik. Okey, planet pertama yang paling dekat dengan matahari. B adalah Zuhrah. Okey, cikgu mohon semua salin sekarang juga ya. Jangan tangguh-tangguhkan kerja, siapkan buku SPS bersama-sama dengan cikgu sekarang. Okey, C adalah bumi iaitu planet yang ketiga daripada matahari. D adalah Marikh, E Mushtari, F Zuhal. Ingat ya, Zuhal ada cincin yang mengelilingi planet Zuhal. Cincin itu terbina daripada ais, debu dan juga apa dia? Gas. Okey, kemudiannya Uranus. Uranus juga mempunyai cincin tetapi dia dipes dan berwarna gelap hitam Dan akhir sekali Neptun. Okey, cikgu harap semua dapat salin ya. Okey, seterusnya kenal pasti planet berdasarkan pernyataan yang diberi. Kenal pasti planet berdasarkan pernyataan yang diberi. Okey, untuk A itu planet yang condong pada sisinya. Planet yang condong pada sisinya adalah Uranus. Seterusnya tidak mempunyai atmosfera Utarik planet yang pertama dekat dengan matahari tak ada atmosfera. C, tempoh putaran lengkap hampir sama dengan bumi iaitu Marikh. Satu-satunya planet yang berputar mengikut arah jam iaitu dari timur ke barat iaitu Zuhrah, planet kedua selepas planet kedua lah dari matahari. Dan E, saiz dan jisim paling hampir sama dengan bumi iaitu Zuhrah. Okey, seterusnya kita lihat soalan nombor 3. Mengapakah Zuhrah ialah planet yang paling panas? Walaupun dia planet yang kedua daripada matahari, lokasinya berbanding dengan Utarik, kenapa Zuhrah paling panas? Kerana lapisan atmosfera Zuhrah kebanyakannya terdiri daripada gas
Karbon dioksida. Jadi kamu kena ingat ya, karbon dioksida. Dia punya keyword dia. Kenapa Zurah paling panas? Atmosfera dia terdiri daripada karbon dioksida yang menyebabkan kesan rumah hijau. Sebab tu dia akan jadi panas. Kesan rumah hijau tu apa jadi? Sebab dia memerangkap. Okay, keyword dia memerangkap banyak haba. Okay. Sebab itulah Zurah paling panas. Okey, soalan nombor 4. Mengapakah tarikan graviti utarik dan marikh lebih rendah daripada bumi? Okey, sebab apa? Sebab jisim planet-planet tersebut adalah lebih rendah berbanding jisim bumi. Jisimnya rendah. Okey, jisimnya rendah berbanding bumi. Sebab itulah tarikan graviti dia adalah lebih rendah berbanding bumi. Okey, soalan seterusnya muka surat 155. Okey, situasi hipotetikal berkaitan dengan sistem suria. Okey. Apakah yang akan berlaku sekiranya bumi tiba-tiba berhenti berputar tetapi masih beredar mengelilingi matahari? Jadi, bumi berhenti berputar pada paksinya bermaksud siang dan malam tidak berlaku. Okey, bermaksud siang dan malam itu tidak berlaku. Apa yang berlaku? Jadi yang pertamanya, jadi kamu bayangkan siang malam tidak berlaku tetapi dia masih mengelilingi matahari. Bermaksud satu tempat, satu kawasan di bumi yang menerima cahaya akan sentiasa menerima cahaya. Tak ada malam. Kawasan yang teduh pula, okey, yang tidak menerima cahaya, sentiasa tiada cahaya. Maksudnya kat situ, kawasan yang tedah pada cahaya sentiasa panas. Kawasan yang teduh daripada matahari akan sentiasa malam dan sejuk. Okey, jadi A-nya panjang waktu siang dan malam adalah berbeza di dua bahagian bumi yang berlainan. Okey, panjang waktu siang dan malam adalah berbeza. Yang kedua, kawasan gurun bertambah pada bahagian bumi yang menghadap matahari. Okey, kawasan gurun bertambah pada kawasan bahagian bumi yang menghadap matahari. Okey, kawasan gurun akan bertambah pada bahagian bumi yang menghadap matahari sebab situasinya panas. Seterusnya, cuaca yang sangat dingin. Okey, sangat dingin akan berlaku pada keadaan yang mana buminya membelakangi matahari. Kawasan yang membelakangi matahari akan sentiasa dingin. Okey, jadi akan berlaku perubahan waktu bagi pasang dan surut air. Yang ketiga cikgu warna kat sana awak nampak Yang pertama tadi adalah panjang waktu siang dan malam adalah berbeza. Senang awak nampak poin dia ya untuk kamu tulis soalan esei nanti. Okey, soalan yang kedua. Bagaimanakah keadaan bumi jika dipandang dari bulan? Okey, kalaulah kita berada di bulan, apakah keadaan bumi yang dapat kita lihat? Bumi kelihatan mempunyai fasa-fasa seperti bulan yang dipandang dari bumi. Sama juga. Kita tengok bulan bentuk dia macam tu, kalau kita duduk kat bulan, kita lihat bumi pun sama. Okey, dia mempunyai fasa-fasa seperti bulan yang dipandang dari bumi. Okey, ini adalah fasa-fasa bulan gambar rajah di atas Baik, seterusnya. Mengapakah bumi dikatakan merupakan satu-satunya planet yang mempunyai hidupan? Kenapa bumi merupakan satu-satunya planet yang ada hidupan? Ada tumbuhan, ada mikroorganisma, ada manusia, ada haiwan. Kerana satunya disebabkan oleh suhunya yang sesuai. Okey, suhu dia tak terlampau panas dan tak terlampau sejuk. Okey, karbon dioksida ada untuk fotosintesis. Jadi bila ada fotosintesis, karbon dioksida tu boleh diubah suai membentuk oksigen. Yang ketiga, gunung ganang, dekat planet lain pun ada gunung ganang juga. Bulan pun ada gunung ganang. Mempunyai air. Kerana ada air,
Okey, soalan nombor 2. Mengapakah setiap planet mempunyai bilangan satelit yang berbeza? Okey, soalannya berkaitan dengan bilangan satelit. Kenapa berbeza? Okey, jadi kerana mempunyai kekuatan tarikan graviti yang berlainan. Kalaulah dekat bumi kita ada bulan satu saja satelit, iaitu bulan satu saja. Okey, kalau Marikh ada 2 satelit, iaitu dua bulan. Kalaulah kalau Zuhal ada 62 planet, ada 62 satelit, iaitu ada 62 bulan. Bergantung kepada kekuatan graviti masing-masing lah. Okey, apakah yang menyebabkan suhu yang tinggi di Utarit? Okey, kenapa suhu tinggi di Utarit? Yang pertama adalah disebabkan oleh paling hampir dengan matahari. Satu sebab dia lah, hampir dengan matahari. Yang keduanya disebabkan oleh tiada atmosfera. Tidak terdapat atmosfera di di Utarit. Jadi jawapan dia adalah 2 dan 3. Okey, kita pergi kepada bahagian B. Kelaskan planet-planet kepada yang bergelang dan tidak bergelang. Okey, planet yang bergelang adalah Zuhal dan Uranus. Okey, yang tidak bergelang, kebanyakannya tidak bergelang, Mushtari, Marikh, Bumi pun tidak bergelang. Okey, seterusnya bulatkan planet-planet yang tidak mempunyai bulan ataupun satelit semula jadi. Jadi yang tiada bulan iaitu Utarit dan Zuhrah. Marikh ada satelit, Uranus pun ada satelit. Okey, bahagian C bahagian yang terakhir sekali. Planet T ialah planet yang paling besar dalam sistem Suria. Wajarkan tarikan graviti planet ini berbanding planet-planet lain dalam sistem Suria. Okey, dia kata planet itu planet yang paling besar. Paling besar kita tahulah. Jadi bila jisimnya besar, maka tarikan gravitinya pun besar. Okey, hipotesisnya semakin besar planet, semakin besar tarikan graviti. Semakin tinggi jisim, semakin tinggi tarikan graviti. Okey, jadi planet T mempunyai tarikan graviti paling kuat. Tarikan gravitinya paling kuat. Kerana mempunyai jisim yang besar. Okey, jisim yang paling besar. Soalan nombor 2. Mengapakah planet-planet seperti Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptun mempunyai suhu permukaan yang sangat rendah? Okey, 4 planet yang terakhir itu. Kenapa suhu yang rendah? Kerana planet-planet tersebut terletak jauh dari matahari. Okey, reason dia kerana jauh daripada matahari. Itu satu sebab. Satu sebab lagi, menerima sedikit sinaran matahari. Iaitu haba sampai sedikit, cahaya pun sampai sedikit. Maka dia sejuklah. 2 markah untuk 2 poin. Rajah 2 menunjukkan keadaan bumi jika dipandang dari bulan. Bagaimanakah keadaan bumi jika dipandang dari bulan? Bumi akan kelihatan mempunyai fasa-fasa seperti bulan yang dipandang dari bumi. Dia mempunyai fasa-fasa. Contohnya fasa bulan penuh, matahari bulan penuh, fasa bulan sabit, kita nampak kan setiap hari, setiap bulan berbeza bentuk bulan yang dipandang dari bumi. Sama juga dengan jika dipandang dari bulan. Wajarkan bumi merupakan satu-satunya planet yang mempunyai kehidupan. Ini soalan tadi lah yang berulang, iaitu yang pertama kerana suhunya yang sesuai. Okey, kerana suhu yang sesuai. Yang kedua, kerana karbon dioksida ada untuk fotosintesis berlaku, adanya air, dan satu lagi adanya oksigen. Ada 4 markah, maksudnya ada 4 poin.
Okey, untuk yang cukuplah untuk respirasi. Maka itu sahaja kelas kita pada hari ini. Okey. Jadi kita dah tamat ya unit 12. Minggu hadapan kita akan masuk unit 13 iaitu unit yang terakhir. Minggu depan cuti, naik daripada cuti nanti kita akan masuk unit 13. Unit terakhir untuk sains tingkatan 2. Baik, untuk kod rahsia hari ini cikgu akan guna kod rahsia. Kod 1 adalah cikgu nak guna kata apa Kod 1 adalah okey ni. Kod 1 adalah rumah hijau. Kesan rumah hijau ni. Yang cikgu highlight ni. Kod 1 adalah kesan rumah hijau. Kod 2 adalah surah. Okay, kod 1 adalah kesan rumah hijau. Semua boleh isi link kehadiran. Gunakan kod yang cikgu dah bagi tahu. Kod 2 adalah surah. Kod 1 adalah kesan rumah hijau. Okey. Itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.